Hello, what up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Syah daripada Part-Time Fitness, dan kepakaran saya adalah membantu mereka yang rasa kurang keyakinan diri, yang rasa rendah diri dan rasa tersisih disebabkan berat badan yang berlebihan. Alhamdulillah, sehingga ke hari ini kami telah membantu lebih daripada 1000 orang untuk menurunkan berat badan mereka sebanyak 2 ke 3 kilo tanpa menggunakan sebarang produk. Dan hari ini saya nak buat sedikit sharing tentang masalah seseorang yang ada PCOS bila mereka nak turunkan berat badan. Sebenarnya doktor memang akan suruh seseorang itu yang ada PCOS untuk turunkan berat badan sebagai salah satu langkah untuk menyelesaikan masalah PCOS mereka. Tetapi masalah ramai orang juga adalah bila mereka susah nak turunkan berat badan, bila mereka di PCOS, mereka susah nak turunkan berat badan. Persoalan dia macam mana nak kurus kalau katakan berat badan susah nak turun sebabkan ada PCOS. So that's why saya nak minta korang untuk share Facebook Live ni. Sekiranya apa yang saya nak share kepada dalam Facebook Live ni jam 9.30 pagi ni akan really membantu ramai gila orang untuk kurus tanpa produk dan meningkatkan tahap kesihatan mereka dan dapat menyelesaikan masalah PCOS mereka. Sebabkan mereka yang ada masalah PCOS ada ciri-ciri mereka yang ada sedikit masalah dalam kehidupan. Apakah masalah kehidupan tu? Seperti yang pertama sekali, mereka ni susah nak mengandung sebabkan period mereka tak teratur, dan juga mereka mempunyai features sebagai seorang lelaki. Cuba bayangkan kalau katakan kita kenal kawan-kawan kita yang berjantina lelaki yang mengahwini perempuan yang ada PCOS tapi ada ciri-ciri lelaki tu kan. Cuba bayangkan macam manakah kita nak bantu diorang. Kita tak boleh nak bantu diorang macam mana kan. Tapi at least dengan tekan butang share tu, ianya insyaAllah akan membantu serba sedikit lah mereka ni yang ada masalah PCOS. Apa khabar semua? Saya harap semua berada dalam keadaan sihat walafiat. Boleh tak komen siapa yang dah ada kat sini? Boleh ke bagi saya love banyak-banyak? Dengar tak suara saya? Kalau suara saya dengar, jelas kedengaran, boleh tak bagi saya love banyak-banyak? Dan boleh tak jangan lupa untuk share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin, biar lebih ramai lagi orang akan dapat manfaat daripada sharing yang kita sedang buat bersama-sama sekarang ni. Okey, so yang pertama sekali adalah macam manakah cara kita boleh bantu mereka yang ada masalah PCOS. Okey, so macam saya cakap tadi, PCOS ni adalah satu masalah ketidakstabilan hormon. Ketidakstabilan hormon yang menyebabkan seorang itu susah nak dapat period, susah nak datang period dan sebagainya lah. Waalaikumsalam Encik Ros, apa khabar? Alright, apa tadi? Itu pertama. Okay, terima kasih Puan Alicia Sofia yang dah share Facebook Live ni. Okay, sementara saya nak navigate kejap pergi ke satu kedai ni, saya nak pergi. So saya nak buat sikit sharing lah tentang ni. Dan saya macam rasa terpanggil untuk bantu untuk share konten ni sebabkan ada beberapa student saya juga yang mempunyai masalah PCOS yang lepas-lepas. Dan ada juga yang PM kita, saya ada masalah PCOS, doktor suruh saya kurus, tapi saya tak tahu macam nak kurus. Dah cuba dah macam-macam cara, dah kurangkan makan, dah exercise, tapi berat saya masih lagi tak turun-turun. Kalau turun pun dia naik semula, dan menyebabkan saya rasa mungkin nak give up. Saya rasa mungkin lah, tak kisahlah, kalau saya kena cerai pun saya kena cerai lah. Macam itulah dia punya kepasrahan gitu kan. So ini yang saya nak share ni. So siapa kasih yang dah ready untuk saya share, boleh tak komen dah ready? Boleh ke bagi saya love banyak-banyak dan share Facebook Live ni juga kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. Terima kasih kepada Cik Ros yang dah share. Terima kasih kepada Puan Kak Zaliha yang dah share juga. Right, sekejap. Okay, so begini sekejap saya masuk kiri kejap. Begini, salah satu cara macam mana seseorang itu boleh menyelesaikan masalah PCOS mereka adalah dengan cara makan. Dia kena makan. Dia tak boleh tak makan. Kalau dia tak makan, dia mungkin akan mengganggu kepada proses recovery hormon mereka yang menyebabkan masalah mereka akan jadi lebih teruk. Sebab ramai orang fikir bila nak kurus ni sebenarnya kena kurangkan makan. Tapi sebenarnya tak, bukan macam tu. Bila kita nak kurus, kita kena makan, dan kita kena makan secukupnya mengikut kepada keperluan tenaga, mengikut juga kepada tahap kesihatan seseorang itu. Contohnya macam keperluan tenaga ni dia bergantung kepada banyak aspek. Aspek pertama macam jantina, umur, tahap metabolisme dan sebagainya kan. Benda tu semua memang sangat gila berkait rapat tentang sejauh mana seseorang itu boleh dapat turunkan berat badan secara sihat. Itu nombor satu. Nombor dua pula adalah berkenaan dengan tahap kesihatan.
Okey, mereka yang ada masalah kencing manis ni tak sama cara makan dia dengan mereka yang ada masalah gastrik. Mereka yang ada masalah gastrik ni pula tak sama dengan cara pemakanan mereka yang sihat walafiat. Jadi, kita kena faham dan kita kena realise yang setiap orang lain cara diet mereka dan tak semua diet itu sama kepada semua orang. Siapa sini faham? Maksud saya boleh tak komen faham? Boleh ke bagi saya love banyak-banyak sekiranya faham apakah yang saya cuba nak sampaikan pada pagi ni. Dan jangan lupa juga untuk share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. Okay. Siapa sini faham? Boleh tak komen faham? Boleh ke bagi saya love banyak-banyak sekiranya faham. Dan sekiranya korang rasa apa yang saya share pada pagi ni really akan membantu orang ramai dekat luar sana untuk dapat menyelesaikan masalah mereka untuk turunkan berat badan. Secara spesifiknya kepada mereka yang mungkin ada masalah PCOS. Hi, morning Puan Angle. Please tekan butang share. Share kepada 10 tempat, 20 tempat, 100 tempat lagi bagus, supaya lebih ramai lagi orang akan dapat manfaat daripada sharing kita sekarang ni kan. So sekarang ni kita tengah buat sharing lah. Alright, so itulah yang pertama. Jangan tak makan, kena makan. Kalau tak makan nanti lagi susah nak turunkan berat badan, lagi susah lah kita ni nak bantu mereka. So that's why itulah yang pertama. Okay, yang kedua, siapa dah ready nak mengetahui yang kedua, boleh tak komen dah ready? Boleh ke bagi saya love banyak-banyak sekiranya dah ready? Okey. Satu masalah ramai orang juga bila mereka nak turunkan berat badan, mereka fikir mereka tak perlu makan nasi. Mereka tak boleh makan karbohidrat. Sebenarnya itu adalah satu perspektif yang sangat gila salah. Sebenarnya badan kita memerlukan karbohidrat. Badan kita sangat gila memerlukan karbohidrat seperti nasi nasi ke roti ke dan sebagainya. Badan kita perlu makan karbohidrat. Kalau kita tak makan karbohidrat, dan macam mana nak dapatkan tenaga dalam tempoh yang short term. Okay, so that's why ramai orang fikir bila aku nak kurus aku tak payah makan nasi. Sebenarnya salah. Kena makan nasi. Kalau tak, bukan kena makan nasi, tapi kena makan karbohidrat. Sumber tu daripada mana tu tak kisah, tapi kena ambil karbohidrat yang secukupnya juga. Dan dia bergantung kepada tahap kesihatan individu. Tahap sejauh mana seorang itu aktif dalam melakukan aktiviti seharian mereka. Sebagai contohnya, mereka yang mempunyai keaktifan macam selalu berjoging setiap minggu, setiap hari contohnya kan, keperluan karbohidrat mereka lebih tinggi daripada mereka yang pergi gym angkat berat. So faham tak maksud saya? Hai Kak Mi, apa khabar? So itu maksud saya pertama. Mereka yang tak bersenam langsung lagi kurang pengambilan karbohidrat mereka berbanding mereka yang pergi bersenam. So benda tu kita kena really faham, dan that's why kita create meal plan. Dan salah satu soalan yang kita tanya kepada mereka adalah sekerap mana mereka bersenam dalam seminggu, dan senaman itu haruslah sekurang-kurangnya 30 minit sekali senaman. 30 minit sekali senaman. Berapa banyak dia bersenam dalam masa seminggu, berapa banyak dia bersenam selama 30 minit dalam masa seminggu. Gitu soalan sebenar dia kan. So that's why bila kita faham soalan ini sangat gila penting untuk saya tahu, supaya saya boleh bantu mereka dengan create meal plan yang lebih efektif. Sebenarnya itulah kenapa saya nak tahu berapa banyak karbohidrat yang perlu di assign ataupun diallocatekan kepada mereka, supaya ni mereka senang nak turunkan berat badan. Okey, siapa sini so far faham maksud saya? Boleh ke komen faham? Boleh ke bagi saya love banyak-banyak? Dan jangan lupa untuk share Facebook Live ni juga Okey, itu adalah yang kedua. Contoh karbohidrat tu macam selain daripada nasi. Sekejap, tak nampak jelas macam silau. Cari tempat lain yang tak silau. Okey, contoh karbohidrat yang lain selain daripada nasi, contohnya macam roti pun boleh, whole grain, oats boleh pun, tak ada masalah. Yang penting tak semestinya karbohidrat tu daripada nasi saja. Boleh diambil daripada mana-mana sumber. Yang penting kena ambil, jangan tak ambil langsung. Waalaikumsalam Puan Farhida Ahmad. Okay, terima kasih kepada Puan Ida Osman yang komen faham. Okey, itulah yang kedua. Tapi sebaiknya kalau boleh cari karbohidrat yang ber-GI rendah. Ber-GI rendah tu macam bukan refined sugar ke contohnya kan. Benda tu memang akan ganggu banyak benda juga terhadap progres seseorang itu untuk turunkan berat badan. Okey, so far kalau saya parking kat sini okey tak? Saya parking kat sini sekejap. So far boleh faham ke? Kalau boleh faham, boleh ke komen boleh faham? Boleh ke bagi saya love banyak-banyak? Dan boleh tak share Facebook Live ni juga?
Okay, buka spek sikit. Okay, so far boleh faham kan? So pengambilan karbohidrat tu penting, tapi kena pilih karbohidrat yang macam mana dan kena limitkan pengambilan dia supaya tenaga kita akan dapat sumber tenaga daripada karbohidrat tersebut berdasarkan sejauh mana kita punya aktiviti seharian. Okey, itulah yang kedua. Siapa sini faham yang kedua, boleh ke komen faham, boleh ke bagi saya love banyak-banyak dan boleh tak share Facebook Live ni juga. Banyak kali saya minta share guys. Sebab Waalaikumsalam Puan Jamnah, apa khabar? Okey. Sebelum tu saya nak tanya, mungkin ada yang tak faham. Siapa sini tahu apakah itu PCOS? Apakah benda tu PCOS? Apakah perbezaan PCOS dengan masalah cyst yang lain seperti endometriosis, seperti macam cyst yang lain lah. Siapa sini boleh faham apakah itu PCOS? Siapa sini pernah dengar PCOS? Siapa sini tahu PCOS tu apa? Saya nak share sikit PCOS tu apa perbezaan dia dengan cyst yang lain. Okey, persamaan antara kesemua cyst ni tadi, semua PCOS tadi, persamaan mereka mempunyai masalah ketidakstabilan hormon. Okey, ketidakstabilan hormon, mereka mungkin mempunyai masalah period yang tak teratur. Okey, tetapi satu benda pasal PCOS ni adalah PCOS ni akan seorang yang mempunyai masalah PCOS ni, seorang wanita tu dia akan mengeluarkan hormon lelaki lebih sikit. Hormon lelaki lebih sikit bermaksud sepatutnya dia banyak lebihkan keluar hormon perempuan, tapi hormon perempuan dia keluar sikit, hormon lelaki dia keluar banyak. Macam almost 50-50 dah. Dan menyebabkan pertama sekali mereka susah nak period, susah nak pregnant. Ketiga juga mereka juga mempunyai ciri-ciri lelaki seperti badan berbulu seperti di belakang, di dada, di peha dan sebagainya. Mereka juga mempunyai suara yang lebih garau sikit. Yang seterusnya mereka mempunyai satu karakter yang kompetitif seperti lelaki. Kenapa lelaki tu boleh mempunyai karakter yang kompetitif? Disebabkan hormon testosteron mereka. Dan seorang wanita yang mempunyai PCOS tu pun mempunyai hormon testosteron yang tinggi yang menyebabkan mereka mempunyai competitive level yang agak tinggi jugalah, dan menyebabkan mereka selalu berada dalam tangga teratas dalam level sebuah organisasi. Waalaikumsalam Puan Samsudiawati, terima kasih sebab anda tag. Okey, siapa sini risau? Live coach tak elok tak suara jelas? Oh ya ke, suara saya tak jelas? Live wajah coach tak elok tak suara tak jelas? Suara saya jelas ke? Boleh tak komen kalau suara saya jelas? Boleh ke bagi saya love banyak-banyak kalau katakan suara saya jelas? Hai Puan Vira Baju, apa khabar? Itulah yang berkenaan dengan PCOS. Dan PCOS ni juga adalah satu masalah yang orang ramai risau. Kenapa bila mereka mempunyai masalah PCOS ni, dia tak ada satu solution yang baik. Dia tak ada operation, dia tak boleh ambil pil hormon dan sebagainya, dan menyebabkan mereka tak tahu nak mula dekat mana. So doktor akan suruh mereka turunkan berat badan, tapi masalah mereka adalah mereka susah nak turunkan berat badan. Jadi bila macam berada dalam situasi macam tu, macam mana mereka nak turunkan berat badan? So that's why kita nak share benda macam ni lah. So yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi kena makan. Yang kedua tadi ambil karbohidrat mengikut kepada aktiviti seharian mereka. Kalau mereka tak aktif langsung, tak bersenam langsung, pengambilan karbohidrat mereka rendah sikit berbanding dengan mereka yang aktif, yang bersenam. Yang bersenam ni pula kalau katakan berjoging seminggu tu dalam 3-4 kali dalam 30 minit macam tu sekurang-kurangnya, pengambilan karbohidrat dia lebih tinggi sikit berbanding dengan mereka yang pergi gym angkat berat. Saya punya karbohidrat tak tinggi sangat sebabkan saya pergi gym angkat berat dan saya tak memerlukan tenaga yang banyak sangat pun sebenarnya. Okey, itu satu. Yang ketiga, macam manakah cara seseorang itu boleh turunkan berat badan dengan PCOS? Siapa dah ready nak tahu, boleh tak komen dah ready nak tahu? Boleh ke bagi saya love banyak-banyak. Dan saya nak cakap terima kasih kepada Puan Yuslina Yusof, Puan Sheila Hashim, Puan Ann Engel, Puan Alisha Sofia, Kak Zal, Puan Faridah Ahmad, Cik Ros, Puan Samsudiawati yang kata jelas suara saya. Terima kasih. Saya pun risau juga, takut cakap pumpang tak dengar. Okey, siapa sini dah ready untuk mengetahui apakah yang ketiga? Bagaimanakah cara mereka yang ada PCOS ni boleh turunkan berat badan dan boleh menyelesaikan masalah PCOS ni. Tapi saya nak share sikit nanti. Saya pernah ada seorang student yang ada PCOS, dan yang best sekali bila dia follow meal plan saya, alhamdulillah berat badan dia turun
Tapi bukan dalam masa sekejap, dia makan masa sikit. Tapi yang paling best sekali apa? Paling best sekali nak tahu tak? Apakah yang paling best sekali? Boleh tak komen nak tahu? Boleh ke komen nak tahu apakah benda yang paling best sekali daripada seorang student saya ni bila dia follow cara kita, Alhamdulillah berat dia turun sikit dalam masa sebulan tu. Kemudian Alhamdulillah dalam masa tempoh 3 bulan tu berat badan dia turun 5 kilo. Memang lambat, tapi yang paling best sekali, dia dah boleh pregnant. Dia dah akhirnya pregnant walaupun dia ada PCOS. Doktor pun macam pelik macam mana dia boleh pregnant. Dan Alhamdulillah itulah benda yang berlaku kepada dia. Ya, saya nak share sikit lah. That's why saya rasa macam saya patut share benda ni. Sebabkan kadang-kadang masalah rumah tangga ni bukan datang daripada apa pun. Disebabkan seorang suami tu nak anak tapi isteri tu tak boleh bagi anak, menyebabkan si suami ni macam berasa depressed, nak kahwin yang lain. Kesian pula kat bini dia, bergaduh laki bini. Last sekali si isteri tu makan dalam je lah kan. Abang kahwin je lah sama siapa pun gitu, kena cerai contoh kan. Pula PKP ni ekonomi tak pernah okey, nak menampung 2 orang sekali macam tak berapa nak mampu sangat. Jadi kahwin seorang ni, ceraikan seorang tu, benda ni yang berlaku yang secara real lah. Kalau kita tengok TV cerita Melayu pun ada benda macam ni juga kan. Tapi tak apa, ini bukan cerita Melayu, ini bukan cerita drama. Yang ketiga, okay, yang ketiga, macam manakah seseorang itu boleh menyelesaikan masalah PCOS mereka adalah bila mereka memakan protein yang secukupnya. Apakah maksud protein yang secukupnya? Okey, protein yang secukupnya bermaksud macam dia kena makan dalam 0.6 pound 0.6 gram per pound body weight. Macam ni 0.6 gram per pound. Itulah 0.6 gram per pound ke 1.2 gram per pound body weight. Apakah maksud tu? Siapa sini siapa sini faham maksud makan protein secukupnya? Macam mana kita nak tahu makan protein ni banyak mana kita patut makan? Kita kena makan protein ni macam makan sejemput ayam ke apa ke kan. Sebenarnya kita ramai orang Malaysia yang saya perasan bila saya buatkan meal plan untuk mereka, terutamanya bila saya buat meal diagnosis untuk mereka, saya perasan mereka makan tak cukup protein. Mereka tak makan cukup protein yang menyebabkan mereka ada masalah ketidakstabilan hormon dan mempunyai masalah bentuk badan. So itulah yang berlaku kepada mereka. Siapa sini boleh bagi saya love banyak-banyak? Saya nak pastikan dengar tak suara saya, sebab saya takut juga suara saya tak jelas kedengaran kan? So itulah yang menyebabkan tak faham. Okay, tak faham, kata Puan Ida Osman tak faham. Alright, contoh begini kan, kalau katakan berat saya adalah 100 pound. Okay, 100 pound berat saya, jadi pengambilan protein sehari bersamaan dengan berapa? Bersamaan dengan saya salah kira ni. 1 pound protein, 1 pound gram per protein. Betul lah, 1 gram. Okay, maksud saya macam kalau katakan saya punya berat badan 100 kilo, 100 pound. 100 pound tu bersama dengan 50 kg lah, ataupun 200 pound. Berat badan saya dalam hampir 200 pound je tu. 200 pound punya berat badan, saya kena ambil protein sebanyak 0.8 kepada 1.2 gram protein. Bergantunglah 0.8 gram. Kalau katakan saya ambil pilihan 0.8 gram, bermaksud saya tak bersenam langsung, saya tak buat apa-apa. Saya akan ambil 0.8, saya akan ambil 0.8 gram protein per body weight pound. Bermaksud saya akan ambil dalam 160 gram protein. Kalau katakan saya bersenam, saya exercise, especially bila saya pergi gym, saya akan ambil dalam 1 ke 1.2 gram protein per pound body weight. Bermaksud saya akan ambil dalam 200 gram ke 240 gram protein sehari untuk saya mencekik pada satu hari itulah. Supaya apa? Supaya saya punya muscle recovery akan jadi lebih cepat, sebabkan protein akan membantu kepada muscle recovery juga, selain daripada pembentukan hormon yang baik. Sebabkan itulah ramai di kalangan student kita berjaya turunkan berat badan walaupun ada PCOS. Antara salah satu sebabnya mereka follow 3 step ni je dulu. Siapa sini yang faham? Boleh tak komen faham? Boleh ke bagi saya love banyak-banyak, sebab saya nak tengok. Saya takut juga internet saya tak okey kan.
Siapa sini faham so far? Boleh tak komen faham? Pertama tadi dia kena makan secukupnya. Kalau boleh follow meal plan yang betul. Kedua adalah kita juga ada ambil pengambilan protein yang secukupnya. Yang ketiga, kita ambil protein yang secukupnya juga. Yang keempat, apakah yang patut kita buat adalah kita kena kurangkan pengambilan fast food, kurangkan pengambilan makanan yang bergula tinggi. Nombor 2, nombor 3 tu cuba elakkan daripada memakan makanan yang mempunyai lemak yang tak sihat seperti lemak tepu. Ketiga-tiga benda ni akan mengganggu kepada proses orang itu untuk menyelesaikan masalah PCOS mereka. Okey, PCOS ni macam saya cakap hari tu, PCOS ni adalah sejenis masalah sis. Masalah sis tu maksudnya macam dekat di dalam bahagian wanita, organ reproduction wanita mempunyai sis yang kecil-kecil yang menyebabkan dia tak boleh nak di-removekan sebegitu je kan. So dia kena kecilkan sis tu dengan menurunkan berat badan. So that's why itu yang kita kena buat lah, sebabkan sis yang kecil-kecil itu adalah lemak juga, lemak, protein dan sebagainya. Jadi kita kena expel benda tu daripada badan kita. That's why siapa sini pernah dengar lelaki ada sis? Lelaki ada sis dekat pundi kencing ke, lelaki ada sis dekat mana ke? Tak pernah dengar kan? Sebab lelaki ni dia tak ada masalah, dia jarang nak ada ketidakstabilan hormon, especially sebabkan almost dalam masa sebulan tu lelaki tak ada macam peningkatan hormon tertentu dan penurunan hormon tertentu. Dia bergantung kepada situasi. Macam perempuan, dia bergantung kepada period mereka. Bila satu waktu tu dia punya estrogen akan meningkat, dia punya progesteron akan menurun dan menyebabkan hormon mereka senang tak stabil. Dan bila benda ni berlaku dengan kerap dan tak ada jalan solution dia, menyebabkan pembentukan sis tu dan menyebabkan hormon mereka keluar, hormon lelaki. Hormon lelaki pula yang keluar kan. So that's why kena faham benda ni memang perlu diambil, dititik beratkan lah, especially wanita. Kan tak pernah dengar kan lelaki yang ada sis? Tak pernah ada. Saya pernah ada sis kat muka tapi bukan dekat bahagian organ dalaman. So that's why perempuan dia senang dapat sis dekat bahagian organ dalaman, terutamanya bila mereka ada masalah ketidakstabilan hormon. Dan Alhamdulillah saya pun dah habis kursus pasal hormon mastery ni, dan saya terapkan dekat dalam Black Magic Mentoring juga, supaya student kita boleh faham dan belajar macam mana nak menyelesaikan masalah ketidakstabilan hormon ni. Dan ada lagi beberapa video yang saya kena uploadkan dekat dalam Black Magic Mentoring berkenaan dengan hormon mastery juga. Dan Alhamdulillah, insyaAllah saya akan cuba dapatkan video ni dalam masa sebulan 2 ni, sebabkan saya ada masalah, saya ada macam sedikit isu tentang time management sekarang ni. Banyak benda datang at one point. But anyway, yang keempat tadi adalah kurangkan pengambilan lemak tepu, kurangkan pengambilan fast food, dan kurangkan pengambilan gula refined sugar. Sakit prostat tu sama tak dengan sis? Jawapan saya tak sama, Cik Ros. Prostat tu lebih kepada macam bila seorang itu, lelaki tu makin lama makin berusia, prostat tu akan membengkak. Itu adalah proses penuaan bagi lelaki, bukannya macam sis. Tetapi kalau katakan macam teruk sangat tu, kebarangkalian besar untuk seorang tu dapat kanser prostat tu tinggi. So prostat tu tak pernah lagi saya dengar ada sis prostat. Kanser prostat ada, prostat enlargement tu ada. So benda tu adalah satu situasi lah kan sebenarnya. Tapi that's why setiap benda ada solution dia. Even prostat membesar pun ada dia punya solution juga. Dan sebenarnya untuk sis pun ada solution juga. So that's why yang saya nak share ni lah benda yang boleh bantulah. Yang kelima tadi tu adalah cuba dapat kawalkan stres. Sebab salah satu cara yang kita boleh faham, yang kita boleh buat untuk menstabilkan kesemua hormon kita, ada 2 benda je. Pertama, kita jaga makan. Ketiga, kita kurangkan stres. 2 benda je tu kena buat. Kurangkan stres, cakap senang tapi susah nak buat. Apa tadi nama? Jaga makan. Semua orang cakap kau kena jaga makan, tapi tak ada siapa yang boleh share jaga makan yang betul tu macam mana. So that's why ramai yang confused. Saya tak tahu nak jaga makan tu macam mana. Saya tak tahu macam manakah sebenarnya saya boleh mulakan diet saya. So that's why kalau katakan
betul nak turunkan berat badan, ataupun kalau katakan kita kenal mereka yang ada masalah tak tahu nak mulakan dekat mana untuk turunkan berat badan, especially bila seorang itu ada PCOS, saya memang galakkan untuk mulakan dulu dengan meal plan daripada kita. InsyaAllah slowly but surely berat badan tu akan turun, dan PCOS tu akan lama macam makin tak nampak sangat dia punya kesan dia. So that's why saya cakap student saya Alhamdulillah lepas dah follow cara kita, hormon dia dah makin stabil dan menyebabkan berat badan dia semakin menurun dan menjadikan diri dia lebih senang untuk turunkan berat badan lepas tu dan terus pregnant. Begitu kan. So itulah yang keempat kot. Yang kelima, yang keempat, yang kelima tu kurangkan stres. Yang keenam, cukupkan tidur. Cuba dapatkan tidur yang cukup, sekurang-kurangnya 7 ke 8 jam sehari. Sebab apa? Nak tahu tak sebab apa sebenarnya ramai orang yang ada masalah PCOS ni mereka tak cukup tidur? Nak tahu tak kenapa? Boleh tak komen nak tahu? Boleh ke bagi saya love banyak-banyak? Ini sebenarnya bila saya bercakap tentang ni, ini adalah bila seorang itu ada masalah penyakit kan, kita kena tengok dalam banyak aspek. Bukannya dari sudut kesihatan saja, tapi kita kena lihat daripada dia punya hormon dia macam mana, dia punya psikologi dia macam mana, fisiologi dia macam mana. Untuk mereka yang ada masalah PCOS ni tadi, macam saya sebut, Sofa boleh follow ke? Sofa boleh follow tak? Kalau boleh follow, boleh tak bagi saya love banyak-banyak? Boleh ke share Facebook live ni? Dan boleh ke bagi saya, boleh ke komen, boleh follow dan sebagainya. Sebab saya takut ini adalah tempat yang baru bagi saya buat live kat sini. Takut internet tak berapa nak cantik. Saya pernah kena hari tu, saya buat live dekat kawasan rumah saya je, tiba-tiba line Celcom teruk. Meal plan sangat bantu. Kakak saya amalkan dah turun berat badannya, turun 5 kilo. Alhamdulillah Puan Alisa Sofia. Okay, so that's why memang boleh turunkan berat badan kalau kita faham konsep ni lah kan. So dan seterusnya, boleh faham ke? Siapa sini boleh faham? Boleh tak komen boleh faham? Boleh ke bagi saya love banyak-banyak dan share Facebook live ni juga. Okay, kenapa nak tahu kan? Alright, so kenapa seorang yang ada masalah PCOS ni dia susah nak turunkan berat badan? Sebabkan situasi psikologi dia. Macam saya sebutkan tadi, perempuan yang ada PCOS, hormon lelaki dia lebih tinggi daripada hormon perempuan yang tak ada PCOS. Okey, hormon lelaki lebih tinggi ni, apakah hormon lelaki? Testosteron lah. Okey, testosteron ni apakah dia punya kelebihan ataupun apakah dia punya features hormon testosteron ni? Features hormon testosteron ini adalah dia akan menyebabkan seseorang itu ada sikap kompetitif. Dia nak compete, dia nak cuba dapat capai sesuatu. Dan dicampur pula dengan hormon estrogen mereka, perempuan ni, menyebabkan dua hormon ni macam tak boleh nak meet each other. Karakter lelaki dan karakter perempuan mana boleh sama kan? Mana boleh sama, dan menyebabkan kita dia jadi macam nak kontrol semua benda. So Alhamdulillah, terima kasih kepada yang komen Puan Samsurawati, sebabkan meal plan hormon saya semakin stabil, berat turun 14 kilo. Alhamdulillah, jom kita follow. Alhamdulillah. So terima kasih Puan Samsurawati. Begini secara psikologinya, saya pun ada baca buku psikologi kat pasal lelaki perempuan kan. So perempuan ni dia ada satu sifat yang sangat-sangat berlawan dengan lelaki, dan ini berlaku pada seorang person. So kedua-dua karakter ni ada kepada seorang wanita especially ni kan, menyebabkan dia nak buat semua benda dan dia rasa 24 jam tu masa yang tak cukup untuk dia buat benda. So disebabkan dia tak cukup tidur, dia rasa stres dan dia rasa nak makan banyak, dan menyebabkan masalah hormon dia, masalah PCOS dia semakin berleluasa. So that's why saya pun ada juga dengar ceramah Ustazah Profesor Dr. Muhaya. Antara salah satu sebab kenapa seorang wanita walaupun cantik macam mana sekalipun, tetapi dia tak dapat jodoh. Hello, Assalamualaikum semua, apa khabar? Minta maaf, line tak pernah okey tadi, saya kena cerita tempat lain sekarang. Okey, sambung semula kejap boleh tak? Boleh tak saya nak sambung kejap? Boleh ke? Boleh kalau saya nak sambung sekejap tentang apa yang saya belajar dengan Profesor Dr. Muhaya. Profesor Muhaya. Boleh tak komen nak tahu? Boleh ke bagi saya love banyak-banyak? Boleh ke share Facebook live ni sekejap? Sebab saya nak share satu benda yang mungkin akan mengubah perspektif kita terhadap lelaki, terhadap perempuan dan sebagainya. Salah satu sebab kenapa seorang wanita itu susah nak dapat jodoh,
disebabkan hormon testosteron dia meningkat dan menyebabkan lelaki tu dia macam repel. Dia macam tak nak seseorang wanita yang mempunyai hormon lelaki yang macam dia ada. Dia akan compete dengan lelaki tersebut dan menyebabkan dia rasa macam dia tak nak kena compete. Lelaki dia tak suka kena compete, especially dengan pasangan dia lah. So that's why bila seorang tu ada masalah PCOS, competitive level dia meningkat dan menyebabkan dia rasa macam repel. Dia macam tak nak ni. Tetapi kahwin juga kan. So maksud saya begini, that's why kena kurangkan sifat ataupun kesan testosteron level tu daripada seorang wanita tu, yang menyebabkan lelaki akan rasa terattracted dengan dia. Begitu. Itu adalah macam konsep psikologi juga, konsep apa yang Dr. Muhaya bagi tahu juga. Dan benda ni berlaku kepada mereka yang di PCOS. Cara macam mana juga selain daripada apa yang saya sebutkan tadi tu, adalah dengan cara tone down sikit dia punya rasa nak compete, nak capai sesuatu yang lebih besar terhadap career dia. Sebabkan career is not everything. Okay, apalah sebenarnya kalau kita dapat pangkat yang besar tapi kita tak ada kehidupan yang biasa kita nak ataupun yang kita nak mungkin. Sebabkan kebahagiaan tu bukannya datang daripada apa yang kita dah capai, tetapi apa yang kita buat, apa yang menyebabkan kita rasa happy disebabkan kita ada orang yang kita sayang dekat sekeliling kita. Tiba-tiba kan cakap pasal macam ni. Siapa sini faham? So far boleh tak komen faham? Boleh ke bagi saya love by Majid. Dan terima kasih sebabkan berada dalam Facebook Live ni juga. Walaupun tadi ada dalam few minutes internet connection yang tak apa-apa. Okay, so that's why the only way untuk seorang yang ada PCOS tu untuk dapat turunkan berat badan bukan setakat jaga makan, bukan setakat bersenam pun kena buat juga, bukan setakat ubah dia punya kawal stress level dia, malah dia juga kena tone down sikit dia punya karakter dia, yang menyebabkan insya-Allah one day dia punya situasi ataupun hormon estrogen dia akan kembali meningkat dan dia akan push ke bawah sikit estrogen level testosteron level mereka, tanpa mengambil sebarang ubat, tanpa mengambil sebarang sebarang what we call that hormon terapi dan sebagainya. Siapa sini faham so far boleh tak komen faham? Boleh ke bagi saya love banyak-banyak? Dan jangan lupa untuk share Facebook Live ni juga sekiranya korang rasa apa yang saya share ni sangat memberi impact yang positif kepada mereka yang benar-benar nak turunkan berat badan. Tak kisahlah mereka ada PCOS ke, mereka ada penyakit apa-apa ke, insyaAllah setiap penyakit ada ubat dia. Bukan saya doktor, bukanlah saya seorang yang pakar sangat, tapi saya hanya penyampai apa yang saya dah pernah belajar kepada you all. Hopefully yang mendengar Facebook Live ni, yang dapat manfaat ni, betul-betul akan dapat selesaikan masalah mereka, InsyaAllah. So that's why saya minta you all untuk tekan butang share supaya kita akan jadi sebahagian daripada revolusi yang membantu orang turunkan berat badan tanpa produk. Saya rasa itu je daripada saya. Saya doakan semua sihat dan berjaya. InsyaAllah kita akan jumpa lagi mungkin jam 11 lebih sekarang. Saya doakan semua sihat dan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.